Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Allah hanyalah satu dan tidak ada yang seperti Allah. Allah menjadi tempat pergantungan buat makhluk dan tidak bergantung pada yang lain. Tiada sesuatu yang mampu menandingi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Permulaan yang tidak mempunyai pendahuluan dan sentiasa ada tanpa pengakhiran. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berdiri sendiri dan tidak akan tamat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan masa dan ajal yang menjadikan permulaan dan pengakhiran buat makhluk lain. Akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terawal dan yang terakhir dan yang maha mengetahui segala sesuatu perkara. Kita seharusnya beriman kepada sifat Allah Maha Mengetahui agar kita sentiasa menjauhi diri daripada melakukan maksiat kerana menyedari bahawa tiada apa pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Selain itu, kita hendaklah sentiasa mengingati akan pengakhiran buat kita, iaitu ajal, agar kita sentiasa mengejar rahmat Allah untuk mencapai husnul khatimah. Akhir sekali, kita perlulah menyedari bahawa dunia ini adalah fana dan hanya tipu daya semata-mata, tidak seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa yang kekal selamanya, agar tidak sibuk mengejar dunia dan isinya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai bentuk fizikal seperti makhluk lain. Keunggulan kuasa Allah pula tidak boleh dibatasi oleh apa-apa pun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan semua makhluk dan benda. Allah tidak diletakkan pada sesebuah tempat. Tambahan pula, Allah Subhanahu Wa Taala tak menyerupai sesuatu dan tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak dipengaruhi arah malah langit maupun bumi. Bukanlah pembatas buat Allah. Kita seharusnya tidak menyamai Allah seperti sesuatu yang lain kerana dikhawatiri terjatuh akidah. Seterusnya, kita mestilah beriman kepada sifat Allah yang unggul agar kita sentiasa merendah diri dan tidak sombong. Akhir sekali, sebagai sebuah komuniti Islam, kita seharusnya saling menghormati dan tidak saling menyombong kerana yang maha unggul itu hanyalah Allah dan bukanlah kita manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi yang tidak pandai membaca dari kaum Quraisy, Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizatnya buat semua bangsa Arab dan bukan Arab, jin dan juga manusia. Seluruh syariat-syariat Nabi sebelum Rasulullah terhapus dengan syariatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu semua umat manusia. Kesempurnaan syahadah akan terbatal sekiranya tidak disekalikan dengan syahadah Rasul, yakni kalimah Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sebagai umat Islam, kita seharusnya beriman kepada Rasul dan syariatnya agar dijauhi azab Allah. Kita mestilah sentiasa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menerima syafaat baginda di akhirat kelak. Akhir sekali, kita hendaklah menghargai usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan syariat Islam kerana baginda telah berkorban menyebarkan utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Sifat yang liar pada mulanya dilahirkan pada manusia yang menjurus kepada sifat tamak dan nafsu syahwat pada zaman kanak-kanak. Kemudian diciptakan di dalam dirinya sifat buas sehingga dikuasai oleh permusuhan dan persaingan. Seterusnya tercipta di dalam dirinya sifat syaitan sehingga terikut dengan tipu daya dan pengkhianatan. Hal ini demikian kerana sifat liar dan buas menjurus seseorang itu untuk memanfaatkan kebijaksanaan untuk memenuhi kemahuan nafsu syahwat dan memuaskan amarah dalam diri. Kita mestilah menjauhi sifat mazmumah agar tidak terpedaya dengan tipu hela syaitan yang berjanji untuk menyesatkan umat manusia sehingga hari kiamat. Kita hendaklah mengawal nafsu agar tidak terjerumus kepada maksiat. Akhir sekali, kita disarankan untuk sentiasa beristighfar agar dijauhi sifat amarah. Sesungguhnya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pendengarannya. Segalanya didengari walaupun sesuatu itu disembunyikan. Tidak ada juga yang terlepas dari pandangannya walaupun sesuatu yang sehalus zarah, malah lebih halus. Pendengarannya tidak dibatasi oleh jarak dan penglihatannya tidak dibatasi dengan kegelapan. Dia tidak memerlukan biji dan kelopak mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Seperti mana dia mengetahui tanpa hati, memukul tanpa anggota badan atau fizikal dan menciptakan tanpa alat. Hal ini demikian kerana sifat-sifatnya tidaklah seperti makhluk, seperti mana zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Kita hendaklah menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala perbuatan kita yang baik maupun yang buruk, agar kita sentiasa berwaspada dalam perbuatan dan niat atas sesuatu perbuatan itu. Selain itu, kita wajarlah menghargai nikmat
nikmat panca indera yang dikurniakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hari sekali kita mestilah mendekatkan diri kepada sifat Allah Maha Mendengar agar kita sentiasa berwaspada dengan setiap perkataan yang dilontarkan maupun kata-kata hati untuk tidak terbatal akidah. Apabila kita mencintai seseorang dengan sifat kesempurnaan akhlak dan ketinggian ilmu, maka ketahuilah Rasulullah SAW lebih banyak memiliki sifat-sifat ini daripada mereka. Maka cinta kamu pada baginda pastinya akan lebih berganda-ganda. Maka angkatlah pandanganmu dari Rasulullah SAW kepada zat yang menciptakan baginda dan mengasihani para makhluk dengan mengutuskan para nabi sebagai rahmatnya yang menjadi bukti kemuliaannya. Kita hendaklah memupuk sifat cinta kepada Rasulullah SAW kerana baginda merupakan utusan yang dicintai Allah SWT dan merupakan kekasihnya. Kita sewajarnya mensyukuri rahmat Allah yang telah mengutuskan para nabi, kerana tanpa para nabi dan rasul kita tidak akan mengenali Allah dan semua perintahnya untuk kita masuk ke dalam syurga. Hari sekali kita mestilah berusaha mencari cinta Allah, kerana cinta Allah merupakan satu-satunya cinta yang hakiki. Ketahuilah sesungguhnya masalah merupakan titik di mana seseorang itu tergelincir. Setelah tergelincir, ini ramai yang memberi alasan bahawa ilmu tauhid mereka luas. Sebenarnya, mereka mencari ilmu ini berdasarkan pemikiran logik akal dan pendapatan semata-mata. Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah satu kaum menjadi sesat setelah datangnya petunjuk, kecuali setelah mereka disibukkan oleh perdebatan. Maka, mereka menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalil dan menterjemahkannya, padahal mereka bukanlah orang yang arif mengenainya. Kita hendaklah mempelajari ilmu Al-Quran dengan orang yang arif mengenainya agar tidak mempelajari sesuatu yang cara yang salah. Kita tidak seharusnya melontarkan pendapat mengenai akidah dan fiqh dengan logik akal semata-mata, kerana akal kita sahaja tidak mampu untuk memahami tujuan perintah Allah. Lain sekali, kita seharusnya sentiasa memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terjerumus dengan golongan yang sesat. Seandainya manusia, jin, malaikat dan syaitan berkumpul untuk menggerakkan sebuah zarah atom di dalam alam ini atau menghentikan gerakannya tanpa kehendak Allah, nescaya mereka tidak akan berdaya untuk melakukannya. Sungguhnya kehendak Allah adalah teguh seperti mana zatnya dalam kesemua sifat-sifatnya. Dia sentiasa memiliki sifat berkehendak dalam keabadiannya untuk mewujudkan sesuatu yang sesuai pada waktunya sejak azali, tidak terlalu awal maupun lambat. Kejadian sesuatu itu akan tetap terjadi sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya tanpa perubahan maupun penggantian. Dia mengatur urusan tanpa berfikir dan menunggu masa. Oleh itu, sesebuah kehendaknya tidak menyibukkannya dari kehendak yang lain. Kita seharusnya tidak sesekali mempersoalkan sesuatu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesuatu ketentuan Allah itu adalah yang terbaik buat kita sama ada kita menganggapnya baik maupun buruk. Selain itu, kita sewajarnya bertawakal kepada Allah selepas melaksanakan segala usaha agar hidup dan mati kita diredai Allah. Akhir sekali, kita sebagai umat Islam seharusnya bersama-sama berusaha untuk mencapai syurganya di akhirat kelak. Namun, ketahuilah bahawa ukuran puasa mempunyai 3 bahagian dan rahsianya juga mempunyai 3 bahagian. Bahagian puasa yang paling sedikit ialah hanya melaksanakan kewajipan, iaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa yang paling tinggi pula adalah puasa Daud, yakni berpuasa selang sehari. Di dalam hadis sahih menyebut bahawa puasa Daud lebih baik daripada puasa sepanjang tahun. Rahsianya adalah orang yang berpuasa selama setahun akan menjadikan puasa itu sebagai kebiasaan sehingga tidak berasa susah di dalam hatinya. Hatinya tidak merasakan kejernihan serta nafsunya tidak merasakan kelemahan, kerana nafsu hanya terpengaruh dengan sesuatu yang menghapuskan, bukan dengan kebiasaan dan tabiat. Kita mestilah mengerjakan puasa di bulan Ramadan kerana ianya merupakan salah satu daripada rukun Islam dan kewajipan kita sebagai Muslim. Selain itu, kita seharusnya memupuk puasa sunat agar dapat membersihkan jiwa dan menjauhi maksiat. Akhir sekali, kita disarankan untuk beribadah dan bertasbih kepada Allah SWT agar nafsu syahwat dapat dikawal. Tandanya adalah meninggalkan nafsu dan kemahuan yang lemah dan tidak berdaya menghadapi nafsu yang lebih kuat. Kadang-kala dia dapat menundukkan nafsu, kadang-kala dia tidak.
Dia dalam keadaan tersebut akan menyesal di atas kelemahan diri yang akan serta-merta membiasakan diri untuk melawan hawa nafsu. Maka, itu adalah jihad yang paling besar bila orang tersebut bertakwa dan mencari pahala yang terbaik, yakni syurga. Maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang lurus. Natijahnya, seorang itu lebih buruk daripada binatang jika dia tidak mengawal hawa nafsunya dengan akal fikiran, kerana telah pun dianugerahkan akal sedangkan binatang tidak dikurniakan akal. Kita seharusnya mengawal hawa nafsu kerana menentang hawa nafsu merupakan jihad yang tertinggi. Selain itu, kita hendaklah mengejar syurga Allah agar digunakan jalan yang benar dan lurus. Akhir sekali, kita mestilah menyedari dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kelemahan agar dapat menjadi Muslim yang lebih baik.